Buletin pagi 8 Jun bersama saya Hazin Hussein. Tajuk utama pagi ini: Khatib meninggal dunia selepas baca khutbah Jumaat. Aliran trafik dijangka sesak sehingga 70% hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selepas menyebut bertakwalah kepada Allah dan beberapa baris ayat seterusnya semasa membaca khutbah, Ustaz Koo Yaakob terus rebah. Itu kata Eksekutif Kanan Masjid Al-Bukhari, Abdul Rahman Yaakob Abdul Rahman, 42, yang berkongsi detik khatib Jumaat Masjid Al-Bukhari, Allahyarham Koo Yaakob Koo Hashim, 68 tahun, yang meninggal dunia di mimbar ketika menyampaikan khutbah di Alustar Kedah semalam. Menurutnya, Allahyarham kemudian dibantu jemaah masjid yang juga seorang doktor sebelum dibawa ke hospital dengan ambulans dan disahkan meninggal dunia. Katanya, kematian Allahyarham sangat dicemburui berikutan arwah seorang yang baik hati dan tidak pernah meninggikan suara apabila bercakap. Allahyarham adalah seorang bekas guru agama di sebuah sekolah di Kedah dan pernah memegang jawatan pengerusi surau Taman Mutiara di kawasan kediamannya. Selain ditugaskan membaca khutbah, Allahyarham juga sering memberi tazkirah sebelum solat Zuhur pada Isnin dan Sabtu. Pemergian Ustaz Koo Yaakob disifatkan mengejutkan kerana sebelum ini tiada tanda yang menunjukkan Allahyarham sedang sakit. Kata arwah adalah seorang bekas guru agama di sebuah sekolah dan pernah memegang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Ustaz Koo Yaakob Koo Hashim yang meninggal dunia ketika sedang menyampaikan khutbah solat Jumaat di Masjid Al-Bukhari di Alustar Kedah semalam. Ucapan takziah itu dizahirkan melalui laman Twitternya. Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut menyifatkan pemergian Ustaz Koo Yaakob cukup menginsafkan dan semoga Allahyarham dikurniakan syurga bersama para solihin. Polis sudah merakam keterangan seorang lelaki yang juga nelayan berusia 43 tahun yang berpakaian seperti lebay dengan aksi yang menyinggung sensitiviti agama. Ketua Polis Daerah Kerian Superintendent Omar Bakhtiar Yaakob berkata, kes berkenaan sudah diserahkan kepada Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJK Bukit Aman untuk siasatan lanjut. Ia merujuk kepada video berdurasi 15 saat ini yang tular memaparkan lelaki ini memakai kain pelikat, berbaju putih dan berkopiah. Dilihat sedang melakukan upacara sembahyang mengikut agama Buddha. Kejadian dipercayai berlaku di sebuah taman perumahan di Tanjung Piandang, Parit Buntar. Susulan penyebaran video berkenaan di laman sosial dan aplikasi WhatsApp, laporan polis dibuat. Seorang anggota polis dari Balai Polis Tanjung Piandang yang melihat video berkenaan membuat laporan pada jam 2.38 pagi semalam. Polis turut mengenal pasti lelaki ini beralamat di Bagan Selatan, Tanjung Piandang. Gara-gara terlanggar bahu, seorang lelaki cedera parah selepas dibelasah oleh sekumpulan 20 lelaki di sebuah pusat hiburan di dataran C180 Ceras Selatan, Ibu Negara. Dalam kejadian pukul 3.27 pagi semalam, polis menahan 9 lelaki di bawah Seksyen 148 dan Seksyen 326 Kanun Kesihatan kerana merusuh dan mendatangkan kecederaan. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Kajang ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof berkata, kekecohan tercetus di pusat hiburan berkenaan selepas seorang daripada sekumpulan lelaki itu bertindak membaling kerusi ke arah pengunjung yang bergesel bahu. Salah seorang daripadanya menghubungi rakan-rakan lain sebelum 20 orang tiba dan menyerang mangsa sehingga cedera. Mangsa dihantar ke Hospital Kajang dan kini dipindahkan ke Hospital Kuala Lumpur HKL akibat mengalami kecederaan dalaman. Kesemua suspek akan ditahan reman hari ini untuk siasatan lanjut. Malaysia tersenarai bersama 4 lagi negara yang memperbaiki kedudukan dalam senarai kebebasan media dunia 2019. Mengikut laporan Freedom House bertajuk Freedom and the Media, A Downward Spiral, ia menyebut Malaysia disenaraikan di samping Ethiopia, Armenia, Ecuador dan Gambia sebagai 5 negara yang kebebasan medianya bertambah baik dalam tempoh 2 tahun. Menurut laporan itu, pencapaian 5 negara itu disebabkan oleh perubahan politik dan kemajuan demokratik di negara berkenaan. Freedom House adalah sebuah organisasi yang memantau kebebasan dan demokrasi berpangkalan di Washington. Laporan itu juga menyebut perubahan politik turut mewujudkan persekitaran yang lebih baik untuk kewartawanan bebas.
Freedom House bagaimanapun memberi amaran kebebasan media yang dicapai negara berkenaan perlu dipertahankan supaya ia tidak tergelincir daripada senarai kebebasan berkenaan. Berikutan kekalahan Barisan Nasional pada Pilihan Raya Umum ke-14 tahun lalu, kedudukan Malaysia dalam Indeks Kebebasan Media Dunia meningkat 22 tempat. Malaysia mencapai agregat 52% daripada 100, manakala kedudukan kebebasan adalah 4.0 apabila negara ini diklasifikasikan sebagai negara separuh bebas. Akibat kegagalan brek, sebuah lori tangki hangus terbakar ketika pemandunya cuba memberhentikan kenderaan berat itu. Kejadian berlaku jam 7.20 malam semalam di kilometer 403.3 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah Lembah Beringin ke Tanjung Malim. Lori tangki membawa muatan minyak kelapa sawit ini dipercayai dalam perjalanan dari Pelabuhan Kelang ke Perai Pulau Pinang. Ketika meneruni bukit, pemandu cuba membrek lori berkenaan namun mengalami kerosakan brek sehingga merebak ke tayar. Api marak dengan cepat memusnahkan lori terbabit. Sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Hulu Selangor dikejarkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Insiden menyebabkan sesakan trafik sepanjang 5 km. Pemandu lori terbabit bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya terjunam ke dalam Sungai Benus di kilometer 8, Jalan Lama Kuala Lumpur, Bentong semalam. Mangsa dikenali sebagai Tong Siu Ming, 34 tahun, dari Kampung Perting, Bentong. Mayatnya ditemui masih berada di tempat duduk pemandu Toyota Vios jam 1.40 tengah hari semalam. Timbalan Ketua Polis Daerah Bentong, Deputi Superintenden Muhammad Syarif Abdul Rahman berkata, kejadian disedari orang awam yang melihat kereta terjunam ke sungai berkenaan sebelum menghubungi polis. Kerja menaikkan kereta mangsa dilakukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Bentong. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Bentong untuk bersiasat sebelum dituntut keluarganya. Seorang penyanyi wanita ditahan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan selepas dapati memelihara dan menyimpan seekor beruang matahari secara haram di dalam kondominiumnya di Ibu Negara kemarin. Sebelum itu, pasukan bomba dan perhilitan menyelamatkan haiwan yang dilindungi itu dalam sebuah kondominium milik selebriti berusia awal 20-an di Desa Pandan. Video ini dirakamkan oleh jiran penyanyi wanita berkenaan yang mendakwa pernah melihat kepala beruang matahari berkenaan menyelinap keluar dari tingkap kondominium didiami penyanyi terbabit. Ketua Pengarah Perhilitan Datuk Abdul Kadir Abu Hashim berkata pihaknya menerima maklumat jiran wanita itu berhubung penemuan beruang berkenaan sebelum melakukan pemeriksaan mengejut 8 malam semalam. Hasil pemeriksaan menemui seekor beruang matahari yang disimpan di dalam sangkar dalam kediaman itu. Siasatan mendapati artis itu yang juga penyanyi rock tidak memiliki dokumen sah daripada perhilitan untuk memiliki hidupan liar terbabit. Beruang berkenaan kemudian dirampas dan dibawa ke Ibu Pejabat Perhilitan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum hingga RM500,000 dan penjara 5 tahun. Jika anda ingin mengelak kesakan lalu lintas ketika pulang dari kampung halaman, anda boleh pertimbangkan menaiki kereta api. Ini kerana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB memaklumkan lebih 150,000 tiket kereta api masih ada lagi untuk mereka yang ingin kembali dari kampung halaman ke Kuala Lumpur dengan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan kereta api antara bandar KTM mulai semalam hingga 16 Jun. Ketua Komunikasi Korporat KTMB Ahmad Asri Halbi berkata, tiket masih ada dari utara atau selatan yang ingin ke Kuala Lumpur atau sebaliknya termasuk pada hujung minggu ini. Sejumlah 152,440 tiket boleh didapati khususnya dari Padang Besar ke Kuala Lumpur, Johor Bahru ke Kuala Lumpur dan Tumpak Kelantan ke Kuala Lumpur dan sebaliknya. Sehubungan itu beliau menggesa orang ramai mendapatkan tiket dengan segera kerana kadar jualan tiket adalah pantas memandangkan cuti sekolah dan Hari Raya Aidilfitri berakhir pada hujung minggu ini. Tiket boleh ditempah secara dalam talian menerusi www.ktmb.com.my atau aplikasi KTMB Mop Tiket yang boleh dimuat turun menerusi Google Play Store atau membeli secara terus melalui kaunter di 105 stesen KTMB di seluruh Semenanjung Malaysia.
Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR mengenal pasti sikap memandu laju bergurau serta kurang fokus kerana penggunaan telefon bimbit sebagai punca berlakunya nahas. Sehubungan itu, Ketua Pengarah JKJR Datuk Rosli Issa menasihati pengguna jalan raya merancang perjalanan dan memandu secara berhemah. Bagi penunggang motosikal pula, mereka dinasihati mengikat kemas topi keledar serta tidak berkonvoi. Datuk Rosli ketika dihubungi memaklumkan kebanyakan kes kemalangan jalan raya yang berlaku pada musim perayaan sejak 5 tahun lalu hampir sama. Cuma bezanya bilangan kemalangan. Dan kalau kita lihat tren-tren kemalangan yang berlaku di Kertih, di Mersing, di Ipoh, di Great, di Kedah baru-baru ini, kita lihat kebanyakannya kes melibatkan pertempuran kenderaan. Katanya Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan melakukan operasi khas motosikal sempena Aidilfitri pada hari ini dan esok. Kita pada 8 hingga 9 bulan Jun, iaitu Sabtu dan Ahad, ini merupakan hari yang puncak lah, di mana penghuni kota akan pulang ke ibu kota, di mana kita pun telah mewartakan larangan kenderaan berat untuk memasuki jalan jalan-jalan negeri, jalan lebuh raya, jalan persekutuan, melibatkan 2 hari. Dan kemudian sebab apa di samping itu kita lihat bahawa pada 8 hingga 9 bulan Jun juga pihak JPJ telah mengadakan satu operasi motosikal khas serentak seluruh negara yang akan diadakan pada besok dan lusa, kerana target fokus kita ialah kepada pengguna kenderaan bermotor, motosikal khususnya, kerana mereka inilah yang menyumbang kepada kadar kemalangan yang tinggi, iaitu sebanyak lebih kurang 60% dalam setiap kali kemalangan jalan raya pada musim perayaan dan juga musim cuti sekolah. Keadaan trafik menghala keluar ibu negara dilihat sederhana. Ekoran tempoh cuti sekolah yang bermula seminggu lebih awal menjelang Aidilfitri. Namun peningkatan mendadak dijangka berlaku bermula tengah hari ini apabila warga kota sudah mula pulang ke ibu kota untuk memulakan tugas dan sesi persekolahan pada Isnin. Untuk perkembangan trafik dari arah Pantai Timur, kita bersama Amirul Hakim Lokman yang sudah bersedia di Plaza Tol Gombak. Amirul, kalau dapat dikongsikan hasil tinjauan pada pagi ini, Amirul? Baik Hazlin, pergerakan trafik di Hari Raya keempat nak minta cuti panjang tak dapat, tak puas makan lemang dan ketupat, hari Isnin kena masuk pejabat. Di Plaza Tol Gombak dapat saya gambarkan tinjauan saya di awal jam 8 pagi yang memperlihatkan tiada kesesakan luar biasa, di mana pihak Ani Berhad ataupun syarikat konstruksi Ani Berhad memaklumkan di mana kesesakan dijangka akan bermula pada jam 3 petang nanti. Dari 3 kawasan yang dijangka akan berlaku kesesakan, di mana daripada Plaza Tol Gambang, Plaza Tol Karak dan juga Plaza Tol Bentong. Dan dapat saya gambarkan juga di sini ketika ini memang memperlihatkan kenderaan ataupun jumlah trafik memasuki di Plaza Tol Gombak, Hala Timur ataupun Ibu Negara, Hala Barat ataupun Ibu Negara, di mana tapi di sini tidak lagi menunjukkan di mana kesesakan luar biasa di pintu masuk, namun di mana kesesakan ini juga akan berlangsung ataupun berlaku pada jam 3 petang daripada kenderaan jumlah kenderaan yang meningkat daripada lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK, iaitu sebanyak 190,000 kenderaan pada hari ini, dan pada hari esok itu sebanyak 175,000 kenderaan, iaitu peningkatan sebanyak 65% hingga 70%, di mana dan di lebuh raya Pantai Timur 1 fasa 1 adalah sebanyak 90,000 kenderaan, dan juga pada hari ini dan juga esoknya pada 75,000 kenderaan, iaitu peningkatan sebanyak 70%. Dan daripada ini juga dapat saya maklumkan pada anda yang mengguna di laluan Pantai Timur mungkin boleh bergerak lebih awal daripada destinasi anda untuk menghala ataupun pulang ke ibu kota daripada berbagai arah dari Pantai Timur, dan melihatkan pada kawasan yang pada ataupun waktu tanda-tanda aliran trafik pada pagi ini memperlihatkan keadaan yang sangat lancar, di mana memang menunjukkan kemasukan berpusu-pusu, namun tiada kesesakan luar biasa di pintu masuk utama. Jadi kepada anda di sana untuk mendapatkan maklumat berkenaan kecemasan ataupun aliran trafik, informasi terkini, layari laman Twitter LPT Trafik dan juga ataupun menelefon di talian LPT 24 jam, iaitu 1700 818 700.
bagi perkembangan selanjutnya. Dan itu saja saya dapat bawakan dari Plaza Tol Gombak. Kembali bersama Hazlin di Sri Pentas. Silakan. Bertemu kembali. Perdana Menteri Britain Theresa May secara rasmi meletak jawatan sebagai Ketua Parti Konservatif semalam. Ini sekaligus menandakan permulaan rasmi perlumbaan calon untuk menggantikan beliau bagi menyelesaikan krisis Brexit. Seramai 11 pembuat dasar konservatif mahu menggantikan beliau termasuk bekas Menteri Luar Boris Johnson. Walau bagaimanapun, dijangka terdapat calon yang bakal menarik diri sebelum tarikh tamat pencalonan Isnin depan. May akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga pemimpin baru dipilih, mungkin sehingga lewat Julai depan. Beliau bagaimanapun sudah melepaskan kawalan terhadap proses Britain keluar dari Kesatuan Eropah EU. Setakat ini Brexit masih dijadualkan pada 31 Oktober depan. Facebook Inc. tidak lagi membenarkan aplikasi media sosialnya dimuat turun di telefon pintar Huawei. Larangan itu dibuat ketika syarikat terbabit berusaha untuk mengekalkan perniagaannya di Amerika Syarikat ketika berdepan dengan sekatan pembelian alat ganti dan perisian negara itu. Menurut Facebook, pengguna sedia ada telefon Huawei masih boleh menggunakan aplikasi dan menerima kemas kini. Namun, pelanggan baru tidak lagi dapat menggunakan aplikasi Facebook, WhatsApp dan Instagram. Keputusan itu merupakan tamparan terbaru untuk syarikat teknologi gergasi Cina itu. Langkah Facebook dilaporkan bakal menjejaskan prospek jualan telefon pintar Huawei Technologies yang menjana pendapatan terbesar tahun lalu disokong pertumbuhan kukuh di Eropah dan Asia. Satu letupan kuat menggegarkan kawasan Linköping, selatan Sweden semalam mengakibatkan 25 orang cedera ringan serta beberapa bangunan rosak. Punca letupan masih tidak diketahui namun polis berkata satu skot bom sudah dihantar ke lokasi kejadian dan mereka sudah membuka satu siasatan jenayah. Bagaimanapun polis berkata tiada petunjuk bahawa insiden kejadian itu berkaitan keganasan. Radio Awam Sweden melaporkan satu letupan besar memusnahkan banyak cermin dan balkoni sebuah bangunan kediaman 5 tingkat dan merosakkan beberapa bangunan bersebelahan lain. Setakat ini kami boleh mengesahkan sejumlah mangsa hanya cedera ringan. Kami sudah mengepung satu kawasan yang luas hingga beberapa blok. Seramai 17 penumpang terbunuh selepas bas dinaiki merempuh papan tanda di daerah Al-Rashidiyah berhampiran lapangan terbang Dubai Emirat Arab 1 semalam. Nahas yang berlaku pada jam 6 petang waktu tempatan itu menyebabkan 14 mangsa maut di tempat kejadian. Difahamkan seramai 12 mangsa yang maut adalah warga negara India. 5 yang lain dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Syarikat Bas Muasalat dalam satu kenyataan di Twitter hari ini berkata, ketika kejadian bas itu sedang membawa 31 penumpang dan dalam perjalanan ke Oman dari Dubai. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Kita ke laporan sukan. Pengorbanan skuad Harimau Malaya meninggalkan Aidilfitri bersama keluarga ternyata berbaloi apabila Gah membelasah Timor Leste dengan kemenangan 7-1 semalam di Stadium Nasional Bukit Jalil dan ia pasti satu keputusan yang amat dinanti. Seluruh peminat Harimau Malaya dengan Malaysia kini boleh dianggap sudah berada sebelah kaki untuk mara kepusingan kedua kelayakan. Malaysia nyata berjaya memanfaatkan aksi di laman sendiri menguasai permainan sejak dari awal dengan Corbin Ong menanduk masuk gol pembukaan skuad negara seawal minit ke-10. Minit ke-17, Malaysia dihadakan sepakan penalti selepas Nur Syarul Idlam Talaha dijatuhkan pertahanan lawan. Namun dipersiakan Safai Rashid selepas sepakannya diselamatkan penjaga gol Timor Leste. 5 minit berselang barulah Malaysia menggandakan jaringan. Kali ini menerusi jaringan Syarif Fikri Mat Fauzi yang menyudahkan hantaran lintang Matthew Davis. Tidak terhenti di situ, gol ketiga skuad negara menyusul hasil sentuhan Nur Syarul Idlam Talaha pada minit ke-42 sebelum Safai Rashid menjadikan kedudukan 4-0 tamat separuh masa. Turun dengan strategi berbeza selepas rehat, Timor Leste lega berjaya memecah kebuntuan hasil jaringan kapten pasukan Joe da Silva Freitas minit ke-51. Bagaimanapun, Malaysia sekali lagi berjaya mengawal permainan dengan Safai menjaringkan gol kedua peribadinya pada minit ke-58. Beberapa peluang keemasan terus dicipta Malaysia, terutamanya selepas kemasukan Akhir Rashid. Dan minit ke-78, kedudukan menjadi 6-1 apabila hantaran Davis disudahkan Muhammad Faiz Nasir menerusi satu tendangan cantik. Berbaki seminit sebelum tamat sepenuh masa, Akhir sempat menambah satu lagi gol melengkapkan kemenangan 7-1 Malaysia ke atas Timor Leste.
Kedua-dua pasukan sekali lagi akan bertemu Selasa nanti untuk aksi timbal balik di venue sama, Stadium Nasional Bukit Jalil. Bukan misi mustahil, itu pandangan Timbalan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC Datuk Dr. S. Shamala mengenai peluang skuad hoki wanita negara untuk meraih tiket kelayakan Sukan Olimpik 2020. Skuad Malaysia Tigers akan memulakan cabaran pada kempen hoki FIH siri akhir menentang tuan rumah Ireland malam ini, dan semestinya selepas kejayaan skuad lelaki ke pusingan kelayakan, sasaran sama turut diidam skuad kendalian Muhammad Damaraj Abdullah untuk mara ke tahap sama. Saya rasa sangat confident lah sebab pasukan kita pun dulu telah upsetkan Itali kan masa kita main kejohanan kelayakan Liga di Kuala Lumpur. Jadi saya rasa ada peluang yang amat cerah lah. Yang penting kita kena open minded, tak boleh follow ranking. Lepas tu kita dah sampai satu tahap selepas 3.5 tahun, saya rasa ini adalah masa untuk kita mempamerkan keupayaan kita yang sebenarnya lah. Berkelana ke Eropah sejak 24 Mei lalu pastinya memberikan banyak input kepada jurulatih Muhammad Damaraj Abdullah dalam merencana strategi pasukan menjelang aksi pembukaan menentang pasukan pilihan Ireland malam ini. Berdasarkan rekod pertemuan kedua-dua pasukan, Malaysia belum pernah mengatasi Ireland, tewas 2-1 pada saingan peringkat kumpulan pada kempen hoki Liga Dunia pusingan 2 tahun lalu sebelum ditundukkan 3-0 pada perlawanan akhir dalam kejohanan sama. Dengan Ireland menduduki ranking ke-8 dunia, memang jangkaan Malaysian Tigers akan berdepan laluan sukar. Ireland akan memberi saingan yang hebat, tapi pasukan kita pun ada keupayaan yang amat tinggi lah. Seperti mana kita main India hari itu dalam test series, kita nampak peningkatan yang mendadak dalam 2-3 game kan bila kita dah ada exposure yang baik. Jadi kita dah pergi ke Itali dan kita dah pergi ke Scotland sebelum pergi juga. Dah main test series India, saya rasa kita ready untuk membuat sesuatu surprise lah yang baik. Selepas Ireland, skuad negara dijadualkan bertemu Singapura sebelum menamatkan saingan peringkat kumpulan menentang Republik Czech. Sama seperti semua saingan siri akhir, hanya 2 tiket ditawarkan untuk mara ke pusingan kelayakan Sukan Olimpik 2020 dijadualkan berlangsung Oktober dan November nanti. Cabaran Malaysia pada saingan badminton terbuka Australia berakhir semalam selepas tersingkirnya 2 wakil negara. Gandingan campuran Chan Peng Sun dan Goh Liu Ying terpaksa akur dengan kekalahan kepada pasangan Indonesia Pravin Jordan dan Melati Daiva Oktavianti. Sementara pemain perseorangan Sung Ju Wen tewas kepada pilihan utama Chao Tian Chen. Peng Sun Liu Ying yang turun selaku pilihan ketiga kejohanan nyata berdepan dengan tugas sukar selepas tunduk 18-21 pada set pertama. Cuba melawan pada set berikutnya, nasib lebih memihak pasangan dari Indonesia yang melengkapkan kemenangan 22-20 menerusi pertarungan selama 42 minit. Cabaran getir turut dilalui Juven yang turun menentang pilihan utama kejohanan. Tian Chen hanya mengambil masa selama 31 minit untuk memastikannya mara ke separuh akhir hasil kemenangan 21-14 dan 21-8 ke atas Juven, sekaligus menyaksikan tiada lagi wakil negara yang berjaya meneruskan persaingan. Semarakkan tradisi kunjung-mengunjung di bulan Syawal. Kepada yang ingin memulakan perjalanan, berhati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat tiba di destinasi dituju. Salam Aidilfitri, Assalamualaikum dan salam hormat.